Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyaliana binti Syarudin akan menerangkan isi kandungan yang terdapat di dalam poster yang disediakan oleh kumpulan kami. Pertama sekali adalah objektif kajian. Tujuan objektif kajian ini adalah untuk memahami maksud sains dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan revolusi sains dan impaknya ke atas epistemologi pada masa kini. Seterusnya, yang kedua adalah kajian literatur. Terdapat 5 kajian literatur yang telah kami kaji, iaitu yang pertama adalah sains dan teknologi dalam ketamadunan manusia, iaitu 3 zaman tamadun moden seperti zaman Islam, Eropah Renaissance dan Eropah moden. Dan zaman-zaman tersebut telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang sains. Kedua adalah analisa epistemologi sains dan teknologi Islam, iaitu sains Islam adalah kegiatan yang dijalankan dari sudut pandangan dunia Islam. Ketiga adalah analisa metodologi sains dan teknologi Islam, iaitu terdapat pelbagai kaedah yang membolehkan manusia memperoleh pengetahuan dunia sebenar. Keempat adalah epistemologi dan metodologi sains Islam di era revolusi industri 4.0, iaitu perbezaan falsafah sains atau sistem kepercayaan telah memberikan implikasi terbesar. Kelima adalah sains Islam melalui pembentukan kerangka ilmu, iaitu dapat membangunkan kefahaman teori utama bagi membezakan sains Islam dan sains Barat. Akhir sekali adalah analisa dan perbincangan. Terdapat 4 tajuk analisa dan perbincangan yang telah kami rumuskan, iaitu sains dan teknologi dalam ketamadunan manusia, analisa epistemologi sains dan teknologi Islam, analisa metodologi sains dan teknologi Islam, dan epistemologi dan metodologi sains Islam di era revolusi industri 4.0. Tambahan pula, kami juga telah menyediakan pautan QR Code di poster bagi memudahkan pelajar yang lain untuk mengakses ke laman YouTube kami bagi menyaksikan video mengenai motivasi dan falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Azami. Saya akan membentangkan pengenalan bagi tugasan kami yang bertajuk Perkembangan Revolusi Sains dan Impaknya ke atas Epistemologi. Sains bermaksud ilmu pengetahuan yang teratur yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Sains pada asalnya merupakan sebahagian daripada cabang falsafah, kerana falsafah adalah induk kepada semua ilmu yang ada. Selama 500 tahun, sains dan teknologi telah menjadi penggerak penting kepada kemajuan tamadun manusia. Buat pertama kalinya dalam sejarah, manusia memperoleh kekuasaan yang besar terhadap alam. Seterusnya, epistemologi ialah teori tentang pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan. Perkembangan revolusi sains akan memberi impak terhadap epistemologi, sama ada berunsur negatif atau positif, atau mungkin kedua-duanya. Terdapat beberapa objektif kajian di dalam tugasan ini, iaitu kajian ini secara amnya dilakukan untuk memahami maksud sains dan epistemologi agar dapat membantu ahli kumpulan membuat kajian ilmiah dengan betul, jelas dan tepat. Selain itu, kajian ini dapat menambah ilmu pengetahuan kami tentang perkembangan revolusi sains dan impaknya ke atas epistemologi pada masa kini. Terima kasih kepada Nur Amirah. Saya, Nasyaliana binti Syarudin, dan saya akan membentangkan tentang kajian literatur untuk sains dan teknologi dalam ketamadunan manusia. Berdasarkan artikel yang kami kaji, sains dan teknologi di zaman tamadun awal sehingga zaman moden menunjukkan bahawa tamadun dunia telah memberikan sumbangan terhadap perkembangan sains. Terdapat 3 tamadun yang diklasifikasikan, iaitu tamadun Yunani, India dan China. Selain itu, terdapat 3 zaman tamadun moden, iaitu zaman Islam, Eropah Renaissance dan Eropah moden. Sains dan teknologi Islam telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang sains, daripada astronomi, sains dan hayat dan ilmu seni bina pada zaman perkembangan Islam. Ahli sains dan teknologi Islam dalam tempoh 500 tahun berikutnya menjadi sains dan teknologi Islam sebagai pemangkin utama dalam kebangkitan semula dunia barat pada abad seterusnya. Namun demikian, sains dan teknologi yang dikenali sebagai sains dan teknologi moden bukan hanya semata-mata hasil usaha saintis barat atau Eropah, ia juga bertindak sebagai salah satu teknologi Islam yang merupakan penyumbang terbesar dalam sejarah ketamadunannya. Terima kasih kepada Nur Syaliana di atas pembentangannya tadi. Seterusnya, saya Nur Daini binti Rizal akan membentangkan kajian literatur berkaitan analisa epistemologi sains dan teknologi Islam.
Sains Islam adalah kegiatan yang dijalankan dari sudut pandangan dunia Islam dan dikenali sebagai persekitaran konseptual Islam. Menurut Jenderal Al-Tamadun, Islam telah mengembangkan satu bentuk ilmu pengetahuan yang telah disusun secara sistematik. Ianya merangkumi sains Al-Quran, hadis dan tidak terbatas pada ilmu dunia. Di samping itu, akal, alam semesta dan Al-Quran juga merupakan panduan yang sempurna dan merupakan prinsip Islam untuk menjalankan kehidupan yang baik. Seterusnya, Islam bukanlah hanya tentang pendidikan berdasarkan saintifik semata-mata, tapi ia juga membentaukan sekali dengan ibadah. Tambahan pula, gabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi Islam mampu menghasilkan mesin yang moden yang dapat mengatasi masalah kehidupan harian. Pada masa yang sama, etika murni dan budaya kerja profesional telah diterapkan dari dulu lagi oleh para saintis. Contohnya, Hunain Ibnu Ishaq ialah merupakan seorang pakar perubatan Islam. Meskipun Khalifah mengarahkan dia untuk membuat racun, tetapi dia tetap dengan pendiriannya untuk tidak membuat racun sama sekali kerana perkara tersebut boleh mendatangkan kemudaratan. Di sini, jelaslah bahawa Islam amat mementingkan mekanisme rohani dan agama dalam penemuan ilmu dan teknologi. Terima kasih kepada Daini di atas pembentangan sebentar tadi. Nama saya Nur Amira binti Azami. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian tinjauan literatur yang bertajuk Analisa Metodologi Sains dan Teknologi Islam. Menurut alias Azhar, pelbagai kaedah untuk membolehkan manusia memperoleh pengetahuan dunia sebenar disebut dalam kajian ini. Manusia di seluruh dunia perlu mengaplikasi dan merealisasikan ilmu bukan sahaja untuk mengenal Tuhannya, tetapi juga berbakti kepada sesama manusia dengan melaksanakan sains dan teknologi berasaskan sistem dan kaedah yang halal dan baik. Terima kasih Nur Amira. Saya, Nurul Amira binti Muhammad Zamri, akan menerangkan mengenai epistemologi dan metodologi sains Islam di era revolusi industri 4.0. Sains dalam tamadun Islam muncul sebagai hasil daripada pandangan alamnya yang universal. Umat Islam memerlukan sains yang tersendiri hasil daripada pandangan hidup dan nilainya yang sejati. Perbandingan sains Islam dan Barat, wujud perbezaan yang nyata di dalam konteks epistemologi dan metodologi pengajian Islam dalam ketamadunan sains. Secara umumnya, perbezaan falsafah sains atau sistem kepercayaan telah memberikan implikasi terbesar kepada kewujudan perbezaan daripada aspek perkembangan pengajian sains itu sendiri. Sains berkait rapat dengan teknologi dan kejayaan teknologi ditentukan oleh manipulasi kepintaran manusia terhadap sains. Dalam dunia hari ini, teknologi digunakan tanpa mengambil kira nilai moral, justru membawa kepada teknologi yang membantu dalam kemusnahan masyarakat manusia dan alam sekitar. Oleh itu, definisi teknologi perlulah disemak semula untuk memasukkan nilai keagamaan dan sosial untuk kebaikan manusia. Terdapat juga jurang besar di antara Islam dan Barat ketika munculnya sumber pengetahuan sains, dan menurut Islam, sumber utama epistemologi adalah Al-Quran yang dilengkapi dengan ijtihad atau hukum Islam sebagai penafsiran kepada Al-Quran. Manakala Barat pula didasarkan hanya melalui akal yang dicabangkan kepada 3 saluran utama, iaitu rationalism, empirism dan juga criticism. Kesimpulannya, sains dan teknologi Islam mempunyai kerangkanya yang tersendiri dan menjadi alternatif kepada sains dan juga teknologi Barat. Terima kasih Nurul Aini Amira. Nama saya Kamalin Mastura binti Zainul akan menerangkan tentang kajian literatur iaitu sains Islam melalui pembentukan kerangka ilmu. Maksud sains Islam adalah untuk membangunkan kefahaman teori utama bagi membezakan antara sains Barat moden dan juga sains Islam. Antara dua faktor utama yang mempengaruhi sains Islam ialah yang pertama, kejadian alam digunakan bagi mengkaji motivasi yang ada pada agama Islam. Yang kedua, suatu usaha telah dilakukan oleh kerajaan Islam untuk membangunkan kajian sains pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Di samping itu, maksud sains dalam bahasa Melayu ialah terjemahan dari perkataan sains dalam bahasa Inggeris. Selain itu, kerangka ilmu dipecahkan kepada beberapa kategori, antaranya ialah
ilmu yang diperlukan bagi mengenali Allah SWT yang berkait rapat dengan objektif utama Allah menjadikan manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah dan menjadi hamba kepadanya. Kesimpulannya, antara maksud yang difahamkan melalui konsep sains Islam ialah ilmu pengetahuan yang meliputi akidah dan juga syariah. Terima kasih kepada Kamali Mastura untuk kajian literatur yang terakhir. Dan sekarang, saya ingin membentangkan analisa dan perbincangan tentang sains dan teknologi dalam ketamadunan manusia. Sains merupakan bahasa daripada Latin yang dikenali sebagai scio, sire dan scientia yang bermaksud pengetahuan. Manakala, teknologi pula adalah pengaplikasian ilmu sains yang dapat membawa perubahan atau kemudahan kepada alam sejagat. Teknologi juga telah didefinisikan sebagai aspek penghasilan sains untuk memudahkan sesuatu perkara itu dilakukan dengan baik. Berdasarkan artikel yang kami kaji, terdapat beberapa perkara penting yang telah diselitkan di dalam artikel tersebut. Antaranya ialah sumbangan yang telah diberikan oleh zaman tamadun awal sehingga zaman moden terhadap perkembangan sains. Seterusnya, Paul Swihyang telah menunjukkan dengan jelas aliran perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah ketamadunan manusia. George Sutton merupakan seorang ahli kimia dan ahli sejarah Amerika yang telah merekodkan kronologi sejarah perkembangan sains dan teknologi dalam karyanya iaitu History of Science. Selain itu, sains dan teknologi Islam juga telah mencapai matlamat dalam pelbagai bidang pada zaman perkembangan Islam semasa abad ke-7 Masihi hingga ke-16 Masihi. Tambahan pula, Barat telah mengakui bahawa Islam telah memperkenalkan sains ke Eropah melalui universiti-universiti di Andalus, Sepanyol. Disebabkan oleh itu, ramai penuntut yang telah datang dari negara Perancis, Jerman dan England untuk mendapatkan ilmu daripada orang Islam Sepanyol kerana di Eropah sukar bagi mereka untuk belajar ilmu falak, matematik, sains dan teknologi hayat, falsafah dan undang-undang seperti di Sepanyol. Oleh itu, sains dan teknologi bukan sahaja dikenali sebagai sains dan teknologi moden tetapi ia juga telah banyak menyumbang ke arah ketamadunannya. Terima kasih kepada Nur Shaliana. Seterusnya, saya Nurul Ardiana akan menghuraikan mengenai analisa dan perbincangan yang bertajuk Analisa Epistemologi Sains dan Teknologi Islam. Epistemologi boleh dijelaskan sebagai satu kajian sistematik mengenai ilmu pengetahuan. Epistemologi sains pula boleh diungkapkan sebagai teori pengetahuan iaitu bagaimana manusia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang berkaitan dengan sains di sekeliling dan persekitaran. Tambahan lagi, terdapat dua perbezaan antara sains Barat dan sains Islam yang dapat kita lihat. Pertama sekali, ketika zaman Renaissance, ketika zaman tersebut telah terjadinya gerakan humanisme di mana gerakan ini menolak kewujudan alam ghaib dan menjelaskan bahawa alam nyata boleh diuji, dipegang, disukai dan disentuh. Bagi sains Islam pula, penyelidikan dilakukan berdasarkan sumber Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kedua, perbezaan yang kita boleh lihat adalah dari segi teknologi Islam itu sendiri. Sebagai contoh, penulisan beberapa buah buku perubatan termasuklah kitab Al-Qanun fi Al-Tib atau dalam bahasa Inggeris The Canon of Medicine telah menjadi teks piawai selama lebih 600 tahun. Ini menunjukkan bahawa teknologi Islam kekal sehingga kini kerana kaedahnya yang diredai oleh Allah, manakala teknologi Barat berasal dari sains Barat hanya bertahan untuk jangka masa yang pendek kerana penyelidikannya yang kurang efektif dan tidak berlandaskan syariat Islam seperti menggunakan binatang dalam penyelidikan. Terima kasih Ardiana. Saya Nur Alia binti Marzki ingin membincangkan tentang analisa metodologi sains dan teknologi Islam. Metodologi merupakan kaedah mengukur dan menganalisis data supaya dengan adanya bukti ia dapat menempuh sesuatu kajian. Matlamat metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan lebih terperinci tentang mengaplikasikan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Sains dan teknologi Islam dapat memudahkan masyarakat sekeliling apabila ia digunakan. Teknologi dapat dihasilkan dengan pelbagai bentuk kerana melahirkan ramai ilmuwan. Dapat dibuktikan juga bahawa mengkaji perkembangan sains dan teknologi Islam dalam metodologi dapat dipelajari tentang realiti kehidupan dengan lebih meluas. Kaedah tasyah merupakan satu keramah atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Para saintis Islam terutamanya Ibn Sina, seorang ilmuwan ulum Islam yang mengubah bidang perubatan dan dunia.
Akhir sekali, kemudahan, keselesaan dan kemajuan telah membawa sains dan teknologi ke arah yang lebih baik serta Islam dapat memimpin manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada Nur Alia. Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli dan saya akan terangkan tentang analisa dan perbincangan mengenai epistemologi dan metodologi sains Islam di era revolusi industri 4.0. Tujuan sains moden dalam menjalani kemunduran dunia Islam merupakan faktor yang sangat penting untuk dirungkaikan, terutamanya berkaitan dengan epistemologi Islam dan kajian kedudukan sains dan teknologi dalam konteks dunia Islam hari ini. Tambahan pula, dengan mengikuti contoh sistem barat, ia merupakan perkara yang tidak menguntungkan kerana daripada kesan perselisihan sosial budaya yang dicapai melalui pemindahan teknologi, sains barat yang telah menggunakan ideologi politik asing yang mengeksploitasi sains dan teknologi sebagai alat detektor. Natijahnya, penyelidikan epistemologi telah menjejaskan kelangsungan hidup dan lokasi manusia. Oleh yang demikian, bencana berikutnya bukanlah hasil daripada sains neutral dan nilai kebebasan, tetapi merupakan nilai yang berfungsi sebagai asasnya, iaitu pembahagian sains dari aspek perhatian sosial, moral dan etika. Hal ini bagi mendapatkan kuasa sekular, bahan dan dominasi terhadap manusia serta alam semula jadi. Selain daripada itu, model sains Islam ini adalah perkara teori dan memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam kerana ia jelas boleh digunakan untuk mewujudkan asas dasar sains yang realistik untuk negara-negara Islam. Misalnya, dalam pelibatan menyediakan rangka kerja untuk mengkritik sains semasa, model sains Islam boleh digunakan untuk menilai sifat dan bahan sains barat yang membolehkan untuk menentukan nilai komponennya untuk masyarakat Islam. Di samping itu, menurut istilah al-atas, sains Islam adalah aktiviti saintifik yang dijalankan berdasarkan pandangan dunia Islam. Walau bagaimanapun, Asik Genk menekankan kepentingan untuk mengkategorikan semua sains berdasarkan pandangan dunia Islam sebagai konsep sains yang ditarifkan semula dari perspektif Islam. Tambahan pula, pada suatu ketika dahulu, kritikan terhadap sains barat merupakan faktor yang penting. Hal ini diperkatakan demikian kerana sains Islam adalah penting dalam menonjolkan sumbangan wacana ahli falsafah Islam terdahulu seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi mengenai sumbangan sains dan teknologi demi kesejahteraan hidup dan kepentingan masyarakat. Misalnya, penerapan maqasid syariah dan prinsip-prinsip etika telah menjadi keperluan dalam memikirkan manfaat penggunaan teknologi baru. Akhir sekali, sains Islam mestilah mewujudkan teknologi yang sesuai untuk masyarakat tempatan dan mampu bergerak ke hadapan tanpa bantuan luar. Dengan itu, kemajuan teori dan amalan ekonomi Islam serta pembangunan metodologi tidak boleh diasingkan daripada hasil sains dan teknologi Islam dalam konteks tamadun dan budaya Islam. Dapat dirumuskan bahawa banyak perkembangan revolusi sains dan impaknya ke atas epistemologi yang telah berlaku di masa lalu hingga pada masa kini. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, kami bersetuju dengan pendapat yang menyatakan bahawa Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari sumber ilmu seperti sains dan teknologi. Setiap perkara ada batasnya ketika mencari ilmu, kerana pada masa yang sama, kita perlu merujuk semula kepada Al-Quran, Sunnah dan serta ijtihad berdasarkan dalil nakli dan akli. Setiap individu Muslim perlulah ada jati pada dirinya yang perlu selari sebagai hamba Allah SWT dan juga khalifahnya agar mendapat keredaan Allah. Semoga setiap usaha kecil yang kami lakukan dalam memahami sains Islam dapat memberi sedikit pencerahan berkaitan epistemologi dan juga metodologi Islam.